Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Sasuke Hikaru. JKA ni sebenarnya, tapi kita dapat info daripada Mak Yu kita. Yang mengatakan ada sebuah kota lama di Patah Batu Buruk. Tapi sebelum kita nak cerita dengan lebih lanjut lagi, saya ingin berterima kasih kepada semua supporters. Tak kira walaupun kita berbeza agama dan bangsa sekalipun, saya berterima kasih sangat-sangat sebab sentiasa support channel Sasuke Hikaru bersama dengan kru-kru yang lain. Tanpa supporters, siapalah kita sebenarnya. Okey, sebenarnya pada hari kejadian tu kita buat tinjauan petang, di mana kuartus JKA ni adalah lokasi yang ketiga sebenarnya. Sebab yang pertama kita pergi ke resort dan safari di Marang. Dan yang kedua kita pergi ke rumah banglo yang sangat besar, 3 tingkat di Patah Batu Buruk juga. Dan yang ketiga kita pergi ke JKA ni lah. Tapi JKA ni sebenarnya di antara pilihan yang ketiga sebenarnya. Mana lah pilihan yang ngelah kali lah. Sebab yang pertama memang kita nak pergi buat ke safari. Tapi kita terima info yang tak berapa tepat. Wah, kali ni jalan memang jauh. Tak sekilo lebih jalan. Lalu ikut jalan patah. Bahasa dengan informer. Tak pakai sikit arang. Okey, hari ni kita kena jalan hampir dekat 2 kilo. Kita kena buat dia orang hari ni. Tempat kita nak explore tu rupanya dalam ada penempatan. Informer diri tak tahu. Ada orang duduk dalam tempat tu kat 7 tahun dah. Tengah panas bah. Kereta main lalu lala duk ni nak berhenti. Gini lah orang Terengganu. Duk berhenti nak tolong-tolong orang. Ingat kita ni Bangla. Maknanya kita pergi ke betul-betul safari. Jadi safari tu tak ada benda sebenarnya. Adalah penduduk-penduduk yang duduk di dalam safari ni. Tapi yang sebetulnya adalah chalet ataupun homestay yang penuh didirikan di dalam kawasan safari ni. Tapi kita tak gila-gila ke tempat tu. InsyaAllah lah lepas ni kita pergi pasang jejak di rumah yang berkenaan. Di antara pilihan yang kedua adalah rumah banglo 3 tingkat di Patah Batu Buruk ni, di mana kita pun info dah kepada tuan rumah, anak lelaki, di mana kita nak buat tinjauan di dalam rumah ni untuk merakamkan suasana malam lah. Dan kita sempatlah ziarah rumah ni. Tapi 3 ataupun 4 hari lepas tu ada individu yang masuk ke dalam rumah ni. Dan dia orang kata ada buat macam manggil-manggil ataupun menyeru lah. Pada masa yang sama pula adalah waris-waris dia ni yang tengok individu yang masuk ni. Jadi benda tu jadi isu lah. Rasanya kita pun buat keputusan biarlah kita tak masuk lagi dalam rumah tu. Dan kita tunggu keadaan jadi reda dulu. Walaupun kita dapat keizinan daripada tuan rumah tu, anak dia ni. Jadi tak apalah, kita akan tunggu keadaan menjadi reda dan bergantung kepada anak pemilik rumah ni lah. Dan masa tu memang jeng lah, orang kata jeng otak lah sikit. Sebab 2 hari sebelum kita nak masuk ke dalam rumah tu, untuk kita buat aktiviti eksplorasi ni, kita buat keputusan secara drastik, di mana memang tak ada tepat dah kita nak buat aktiviti ni. Dan kuartus JKA ni lah menjadi pilihan pasukan kami ni lah. Jadi lepas masa saya sapa dan saya keluar daripada kereta tu, memang teruja gila lah. Sebab buka je pintu tu, keadaan dia memang cukup gelap dan cukup tenang. Dah
maklumlah tepi patah, maknanya ada angin, kita dengar ombak apa semua. Tapi dalam keadaan kita melihat suasana pada masa tu kita pun buat persiapan lah dengan kru-kru yang ada, di mana kru-kru semua ni dia tahu dah lah tugas masing-masing ketika melakukan aktiviti eksplorasi ni. Jadi masa tu memang saya biarkan kru-kru bersedia dengan membuat persiapan. Dan selepas pada kita dalam perjalanan ke bangunan yang pertama ni, kuartus yang pertama, bila saya cuba masuk di dalam kuartus ni memang masa tu memang tak ada rasa kurang selesa lah. Maknanya masa tu memang beres belaka, sedap lah mana kita nak buat rakaman pada malam tu. Tapi di kawasan ini memang, di kawasan JKR ni memang sangat-sangat sunyi pada malam tu. Maknanya memang best lah orang kata kalau nak buat rakaman pada malam tu. Jadi selepas kita buat rondaan di dalam rumah ni, memang ada jugalah kita rasa macam serang-serang dia tu. Tapi itu bukanlah tujuan kita untuk buat rakaman, cuma kita nak ambil suasana malam ketika berada di kuartus JKR ni. Jadi supporter boleh tengok suasana di dalam rumah yang kita masuk ni. Cuma apa yang saya nak jelaskan di sini, mana sound video yang pertama ni memang saya sengaja slowkan, sebab bunyi bila kita jalan tu memang bising. Sebab di atas latar tu ada banyak sapah. Ada banyak sapah, kaca, kayu, ada belaka. Jadi kita pun terpaksa berjalan di atas sapah-sapah ni. Bukan kalau kita nak lalu kita kena sapu. Memang kita takkan sapu lah, maknanya memang kita takkan usik langsung. Macam kaca-kaca tu kita tengok jugalah. Kalau kaca tu kita boleh pijak, kita pijak je. Kalau kaca tu cokeng gini dengan paku ni, memang kita dok jirik lah. Maknanya memang kita tak akan bersih kawasan tu, memang kita akan, orang kata, langgar je lah, jalan je. Jadi selepas pada kita selesai di blok yang pertama ni, kita nak pergilah ke sebelah kanan pula, orang kata macam jirang lah. Dan ketika kita masuk dalam rumah yang kedua ni, bila kita ada di kat ruang tamu tu, secara tak sengaja saya dan beberapa kru lain lagi terdengar ada satu bunyi seakan lagu. Masa tu kita dengar dah macam muzik. Tapi bila kita perhati molek, bila kita dengar molek, maknanya kita dengar macam ke lagu orang Cina. Jadi masa tu saya ada tanya lah Kuji, dia ada dengar tak lagu Cina tu. Dia kata memang ada, memang dia dengar. Tapi lagu tu bila kita dengar molek, lagu tu dari blok yang ketiga. Kita dengar dari arah blok yang ketiga. Blok yang ketiga ni adalah bangunan yang berdekatan dengan jalan ke Patah. Jadi kita dengar lagu macam orang Cina dari blok ketiga ni. Tapi masa tu memang kita tak layan lah. Maknanya masa tu kita mikir tak apalah, mungkin gema daripada rumah-rumah orang yang ada di sekitar tu lah. Walaupun kalau kita tengok jam masa tu memang tak logik lah, orang pasang kuat gitu. Tapi masa tu memang kita tak layan langsung. Dan alhamdulillah lepas pada kita tubik daripada rumah yang kedua ni, dan kita berada di betul-betul hadapan tangga untuk naik ke tingkat 1, secara tiba-tiba kami berlima ni dengar seakan ada orang yang bersiul. Dengar? Dengar tak tadi? Dengar? Ini macam mana? Dengar tak? Ya dia, tu aku cerita dulu. Di arah blok yang ketiga dan blok yang kedua. Masa tu kita 5 orang ni macam orang kata pengang lah. Macam ke
heran mai mana bunyi siul itu. Bila kita cuba diam dan kita perhati molek, memang betul ada orang bersiul. Tapi kita tak jawab lah siulang tu. Biar ke diri lah nak siul ke benda ke. Jadi bukan keutamaan kita nak untuk balas siulang tu. Selagi pun kita tak tahu siulang tu daripada siapa. Dan selepas kita mengabaikan siulang tu, bila saya dalam perjalanan nak naik ke tangga ni, adik sekali lagi dia terdengar siulang daripada blok yang kedua ni. Masa tu dia kata dia dengar sangat jelas. Dan bila kita berada di tingkat 1 ni, saya ada tunjuk yang tangan saya ni meremang. Memang serius hamba khabar, tingkat 1 di blok yang pertama ni memang saya rasa sangat-sangat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, naik macam sikit atas ni. Saya dah erti nak kabarkan perasaan pada malam tu, tapi memang kita rasa sangat berbeza lah. Masa kita duduk bawah tu okey lagi, tapi bila kita naik ke tingkat atas ni memang rasa debor dia tu lain macam. Maknanya kalau rasa debor-debor itu tu faham-faham sendirilah. Mungkin adalah yang berdekatan. Dan pada masa tu juga saya kata lebih afdal kita masuk ke sebelah kanan dulu. Jadi pun kita pun masuk ke sebelah kanan dan kita menelusuri bahagian dapur dia tu memang sangat ada banyak sapoh lah di atas latar ni. Sebelum saya nak masuk ke arah bahagian dapur ni, sekali lagi ada sebuah lagu di mana ada seorang perempuan yang menyanyi. Siapa yang nyanyi? Tengok. Masa tu kita pelik dah ni, 2 kali dah kita dengar ni. Lagu tu saya tak perasan lagu tajuk benda, memang kita tak menakak langsung. Sebab masa tu saya memang tak perasan siapa penyanyi lagu tu, memang kita tak acang lah. Tapi kita dengar dia nyanyi. Jadi masa tu memang kita fikir juga, kita fikir secara logik lah, maknanya sebab kita dengar jelas dan kita beranggapan lagu ni mungkin daripada rumah-rumah yang berdekatan. Tapi bila kita perhati pada malam tu, memang rumah tak ada yang berdekatan dengan kuartus JKR ni. Arah rumah ni, ia menghala ke arah pantai, di mana di sebelah kanan tu memang hutang. Ada pokok-pokok lokal lah ada. Memang tak ada rumah lah belah tu. Memang kita confirm memang tak ada rumah. Tapi masa tu memang kita abaikan lagi lah. Maknanya masa tu kita memang fikir logik je lah. Maknanya mungkin daripada rumah orang. Masa tu memang kita mikir gitu. Sebab kita malah nak mikir lain. Jadi lepas pada kita buat rondaan dalam bilik tu, kita pun terus keluar. Tapi masa tu kita dah ambil masa yang sangat lama. Maknanya kita terus masuk ke rumah sebelah kiri selepas kita naik tangga ni. Masa kita masuk dalam rumah ni memang kita berat jugalah. Sebab berat bukan dengan persekitaran dia tu, tapi berat dengan sapoh-sapoh yang ada atas latar ni lah. Jadi kita bimbang jugalah, mana takut ada barang-barang yang berbahaya ataupun binatang-binatang. Tapi selepas daripada kita teliti dan kita tengok kawasan tu, memang kita pun terus lalulah. Selepas kita berada di ruang tamu ni, masa tu memang saya tengah buat rakaman dan betul-betul saya menghala ke arah lorong. Lorong ni memang lorong ke bilik lah, 2-3 bilik. Secara tiba-tiba saya terdengar ada sekali lagi lagu yang berkumandang. Tapi kali ni memang saya nak dengar dan saya nak amati secara jelas lah. Memang kali ni memang saya betul-betul fokus dengan lagu yang kita dengar tu. Bila kita amati, yelah maklumlah, sebab masa kita dengar tu lagu orang lama. Jadi saya dok pasti lagu ni berunsurkan hari raya ke ataupun lagu yang berunsurkan
tentang cinta. Masa tu kita tak boleh nak combine manusia sebab dalam masa tu kita agak macam lagu raya. Bila saya dengar balik lagu ni didengari dari dalam sebuah bilik yang paling ujung. Ada orang ke? Macam ke ada orang dalam bilik tu. Sebab tu dalam video saya ada tanya, ada orang ke? Sebab kita dengar jelas gila. Rasa macam dekat sangat. Macam ke ada orang dalam bilik tu. Umpamanya gitu. Saya pun cuba mendekati laluan ke bilik ni. Dan lagu tu tiba-tiba dok kedengar orang. Maknanya senyap terus. Bila saya cuba nak jejak key, saya jejak key ni bukan saya nak kejar macam entiti ataupun penghuni yang ada di sekitar tu, tak. Saya cuba nak cari jawapan. Dari mana lagu tu mari? Siapa awak pasang? Orang ke ataupun sebaliknya? Jadi masa saya duduk kat lorong tu, dengar sekali lagi lagu tu, lagu yang sama, tetapi lagu tu seakan dibawa oleh sesuatu. Umpama kita dengar dalam bilik, tapi bila saya pergi ke dekat, lagu tu seakan menjauh. Macam ke orang pegang telefon, duduk dalam bilik, bila kita dekat, dia pun buat lari telefon tu di tas lain. Jadi macam kau dengar kau sayup. Jadi masa tu memang saya tak fikirlah benda ke arah mistik lagi. Maknanya saya fikir mungkin orang. Jadi saya pun menelusuri lorong tu, dan bila kita berada di dalam bilik tu, secara sangat terkejut bila kita dengar lagu tu berkumandang tapi tak tahu dari arah mana. Dia macam ke arah tu dia macam, saya tak erti nak jelas ke mana, tapi masa tu lagu tu dia macam ke nyata, faham tak? Kejap dengan belah ni, kejap dengan belah ni, kejap bunyi atas, kejap bunyi bawah. Seakan lagu tu macam terkebang. Allah, kalau kita cerita ni memang tak masuk akal langsung. Tapi apa yang berlaku pada malam tu inilah saya cerita ni benda yang betul yang kita alami pada malam tu. Dan masa ni lah saya terdengar lagu tu yang penyanyinya adalah arwah Datuk Saifah ini. Apa yang telah kau rasakan? Semua kru masa malam tu memang dia dengar suara daripada arwah Datuk Saifah ini. Masa tu memang orang kata memang blur gila. Dan masa yang sama juga saya tak tahu saya cerita ni orang boleh terima ataupun tak. Tapi masa kita dengar lagu tu yang dinyanyikan oleh arwah Datuk Saifah ini, bila kita dengar molek lagu tu, dia mari daripada arwah hutang yang saya buat rakaman. Dan secara terkejut juga, kita ada nampak sebuah rumah yang ada di kawasan depan tu, tapi diliputi macam ke hutang tu. Ada rumah ke dalam tu? Ni di sini. Apa tu? Rumah Rumah. Oh.
Rumah hok tu biar. Tapi kita dengar lagu Saifah ni daripada arwah ni. Dan kita dengar lagu tu daripada arah rumah tu lah. Tak tahulah dalam rumah ke, dalam hutang tu ke, Allahu alam. Saya tak boleh nak beri jawapan. Sebab benda tu kita tak pasti. Tapi yang memang betul-betul kita dengar, lagu tu memang datangnya daripada arah belah tu lah. Masa tu saya fikir juga, takkanlah rumah ni ada orang. Dengan keadaan kawasan rumah dia tu diliputi dengan hutang-hutang yang kokoh tebal. Kalau kita nampak rumah tu ada buka api, kita boleh kata orang. Tapi yang menjadi persoalannya pula, yang kita dengar tadi tu seakan lagu tu berada di dalam bilik dan ia bawa ke arah belah tu. Yang tengok video ni dia boleh buat andaian, dia boleh kata gema daripada rumah-rumah orang, ada orang kata gema daripada dinding. Tetapi masa tu saya tak menidakkan pendapat daripada penonton. Tetapi bila kita berlima berada di situasi pada malam tu, kita boleh membezakan antara bunyi lagu ni daripada rumah orang ataupun sebaliknya. Kita berlima sahaja yang tahu situasi pada malam tu. Dan pada masa tu memang kita dok target orang lah yang pasang lagu tu. Maknanya masa tu memang kita fikir sesuatu yang sangat lain lah. Tapi kalau boleh saya dok lah fikir terlalu mistik benda ni. Sebab kita tahu yang arwah Datuk Saifah ni orang Islam. Jadi saya beranggapan benda tu berlaku mungkin ada beberapa perkara yang perlu dibangkitkan lah. Dan sebab itulah dalam video tu saya cuba buat video berkenaan tentang arwah Datuk Saifah ini, di mana apa yang disampaikan dan apa pesanan dia dan apa permintaan terakhir dia. Jadi mungkin anak dia boleh tengok balik video tu. Ada tak permintaan ke apa daripada orang Saya berkuasa? ada permintaan kepada stesen TV, Ya. kepada kawan-kawan di media. Kalau nak keluarkan gambar, tolonglah. Jangan keluarkan yang dulu yang tak berhijab. Kesiankan kita semua. Kami semua dah move on. Ya. Ke jalan Tuhan, kita tak kata kita baik. Ya. Tapi kita nak jadi baik. Betul. Profesor, saya tidak malu merendahkan diri saya untuk memberitahu saudara-saudara saya di luar sana, terutamanya kepada kawan-kawan artis. Janganlah lambatkan waktu solat. Bila masuk saja waktu, saya memang dah siap dah dengan wuduk. Masya Allah. Saya tak nak tinggal, saya tak nak lambat. Saya takut. Betul. In between kalau saya mati, Betul. Dan kita tahu, 5 minit can make a lot of difference. Dan saya sangat bersyukurlah sebab ada kawan-kawan kita yang turut mendoakan dan sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Itu yang sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan kepada penonton. Dan lepas pada kita dengar tu, memang kita berlima memang bela gila lah. Dan kita buat keputusan untuk turun ke bawah dan meneruskan aktiviti untuk stay down di bahagian bawah ni. Dan masa inilah kita berbincang tentang kenapa yang kita dengar tadi tu, adakah daripada orang ataupun sebaliknya. Selepas kita berbincang dengan kru-kru tu, sekali lagi adik mari kabar-kabar, dia kata macam ada orang yang ita di bilik yang berdekatan dengan tangga. Dan masa tu memang saya tak fikir panjang. Saya ambil kamera dan saya terus pergi ke depan memberitahu tentang tujuan kita mari pada malam ni. Maknanya kalau dia nak tengok kita buat kerja, tengoklah. Cuma janganlah tunjukkan diri dan jangan ganggu kita buat kerja pada malam tu. Okay. Aku dah tahu mari dari mana, tapi awak ni mari sekadar untuk membuat rakaman pada waktu malam. Jadi tolong nak tengok boleh, nak tengok awak hamba buat kerja boleh, tapi tolong jangan ganggu. Lepas tu kita pun terus bergerak ke blok yang kedua ni. Masa tu memang
saya ingatlah pasal orang yang bersiul tu. Tapi masa tu memang kita buat tak tahu je lah. Tak apalah, kita selesaikan aktiviti kita pada malam tu. Jadi bila kita masuk dalam rumah, dan saya ada kabur lah, yang lorong ni adalah lorong ke bilik, dan bilik ni akan menghala ke rumah yang kita suduh di belakang tu lah. Dan masa tu memang ada rasa dok selesa jugalah. Tapi tak apa dah, sebab kita pun sekadar nak rakam suasana je kan. Jadi kita pun terus masuk. Tapi bila kita dah berada di bilik ujung ni, masa tu kita boleh tengok dengan lebih dekat lagi lah rumah yang ada di sebalik hutang tu. Masa kita tengok tu, saya rasa macam kurang selesa di arah sebelah kanan. Dan saya cuba buat pusing kamera. Masa tu memang saya tak tengok, saya just pusing kamera saja. Apabila saya mengamati di dalam rakaman tu, kita akan ternampak seakan ada susuk tubuh seseorang. Saya tak tahu lelaki perempuan, saya tak tahu. Dan bila saya terangkan gambar balik, memang kita jelas seakan ada nampak orang berbaju putih ataupun berjubah putih, Allahu alam. Itu saya tak tahulah. Tapi itulah yang kita nampak pada malam tu. Selepas kita selesai dalam rakaman dalam rumah ni, kita terus pergi ke rumah ke sebelah tu. Suasana dia agak seram sikit, bukan daripada dalam rumah ni, tetapi bila kita tengok ke arah belakang rumah. Sebab belakang rumah tu ni memang macam ada rumah, mungkin rumah kuarter jugalah kot. Tapi kita tak boleh nak pergi situ sebab laluan depan dia tu memang semok. Dan selepas pada masa tu dekat ruang tamu tu, dia ada pintu yang besar. Jadi kita berlima ni duduk dekat pintu tu, dan secara tiba-tiba kita terdengar ada orang berjalan dari arah belakang kita. Dan bunyi dalam video tu adalah bunyi seakan ada orang jalan tu. Masa tu memang kita berlima ni memang tak gerak. Mana kita memang duduk steady je, duduk kat tikar tu. Assalamualaikum. Memang macam ada orang jalan. Kalau nak kata binatang tu memang bukanlah, sebab kita dengar jelas macam ada tapak kaki yang sedang berjalan dan dia jerit sapah tu. Umpamanya gitu. Dan lama tu pun memang kita tak cakap banyak lah. Kita pun terus tubik daripada rumah ni, dan kita berada di atas jalan. Dan masa ni jugalah kita buat sesi stay down. Tapi apa yang peliknya yang saya nak jelaskan ni, di mana ketika kita buat sesi stay down ni, saya dikejutkan dengan notification telefon yang menandakan bateri telefon saya habis. Padahal masa tu saya tengok banyak lagi bateri. Maknanya lebih kurang separuh. Masa kita buat stay down tu, tiba-tiba bateri telefon habis. Masa tu memang saya pelik kot. Itu berapa dia sangat habis? Sebab dalam rakaman pada malam tu baru sejam lebih. Dan adik sendiri pun dia khabar bateri telefon dia pada malam tu cepat habis. Tapi masa tu memang saya pelik dah lah.
Maknanya mari terlintas di fikiran dah, ni mungkin penanda, mungkin ini tanda-tanda dia dah ni. Maknanya biar sampai situ je lah kot rakaman kita pada malam tu. Tapi saya cuba usaha balik dan saya tengok bateri telefon saya tu memang betul-betul habis, dan bateri gimbal saya pun habis. Sedangkan bateri gimbal tu bila dicas penuh, dia boleh guna 3 kali di lokasi yang berbeza. Sebab biasa saya cas penuh, minggu ni saya guna, minggu depan saya guna, 2 minggu depan pun saya tak guna, dan kali yang keempat nak guna tu baru saya cas balik. Tapi pada malam tu habis dalam masa sehari. Dan pada masa tu jugalah kita berbincang dengan kru ni untuk pergi ke blok yang ketiga dan rumah yang kita tengok dalam hutang tu. Selepas pada kita bincang tu, memang secara tiba-tiba telefon kehabisan bateri. Memang masa tu saya buat keputusan dah sebenarnya. Maknanya tak perlulah kita nak teruk-teruk nak pergi ke blok 3 dan rumah tu. Mungkin ni ada penanda yang tak apa-apa nak comel lah. Sebab sepanjang kita buat aktiviti eksplorasi ni bermakna ni kali pertama bateri telefon kita ni habis secara tiba-tiba. Sebab biasa kita boleh target bateri kita akan habis beberapa jam selepas kita buat rakaman. Jadi pada malam tu rasa sedih juga sebenarnya, sebab masa tu mungkin niat kita jadi lain dah. Mungkin masa tu niat kita kita pergi cari yang Titi tadi lah. Mungkin bila kita fikir balik molek juga. Sebab kita akan pergi sekali lagi. Saya nak pergi ke blok yang ketiga dan dalam rumah tu. Tetapi niat kita betulkan balik. Maknanya kita pergi sekadar untuk merakamkan suasana malam di rumah dan blok yang ketiga ni. Jadi itu sajalah pengalaman yang saya cuba berkongsi dengan supporter berkenaan aktiviti eksplorasi di kuarter JKR di Pantai Batu Buruk ni. Dan saya harap dengan video ni supporter lebih faham tentang kejadian pada malam tu, dan kita doakan yang baik-baik. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Salam.